Okay, Assalamualaikum and a very good morning to all my students. Okay, so hari ini untuk video kali ini cikgu akan masuk kepada subtopik yang baru iaitu the mole and the mass of substance. Mole, masih lagi tajuk mole ya. Kita berbincang tentang unit bagi particles iaitu moles and the mass of substance. Dan juga jisim ya, jisim bagi sesuatu bahan ya, jisim bagi sesuatu bahan. Okey, so hari ini kita nak kaitkan pula bilangan mol dan bagaimana kita nak memperoleh jisim sesuatu bahan itu berdasarkan kepada bilangan mol, atau kita nak kata the relationship between the moles and the mass of substance, hubungan dia di antara bilangan mol dan juga jisim bagi sesuatu bahan. Okay, we revise what we have learned from the last video about the mole. We know that the mole is a unit for the particles. How we want to define ataupun we want to give the definition for the molar mass. Molar mass is a mass of 1 mole of substance. Molar mass ialah jisim bagi 1 mol bahan ya, 1 mol bahan. The mass of 6.023 times 10 to the power of 23. 1 mol bersamaan dengan 6.02 kali 10 kuasa 23. Inilah kita nak kata 1 mol ni bersamaan dengan 1 mol. 1 mol bahan bersamaan dengan jisim bahan itu 1 mol. Okey. Unit bagi molar mass ialah gram per mol. Ya, ini adalah unit bagi molar mass. Molar mass ni nilai dia tetap. Okey, molar mass awak boleh dapat daripada, kita panggil sebelum ni adalah relative atomic mass ataupun relative molecular mass. Relative atomic mass nilai dia sama dengan molar mass. Contoh cikgu ada oksigen. Oksigen relative atomic mass adalah 16. So dia punya molar mass ya, 16 ni you boleh dapat daripada kita punya buku ataupun kita punya periodic table ya. Okay, the molar mass also is 16. Sama juga, but it have a unit. 16 gram per mole. Ya, macam di atas ni, gram per mole. Okay. So kalau kita nak cari molar mass for natrium, molar mass for natrium, you open your periodic table and you look at the relative atomic mass or nucleon number is 23. Okay, so the molar mass for natrium also is 23, but it have an unit gram over mole. Okay, so the value is the same. Yeah, the value is the same with relative atomic mass, but for molar mass it have an unit ya. Maksudnya dia ada unit kalau untuk molar mass. Okay, mass of 1 mole of carbon 12 is 12 gram. Molar mass of carbon 12 is equal to the relative atomic mass of carbon 12, which is 12. Ya, ini memang satu ayat yang cukup memeningkan awak lah, tapi jangan pening lah, kita tak perlu ingat apa ayat ni. Cukup kita tahu 1 mol karbon 12 ialah 12 gram per mol. Molar mass dia ialah sama dengan relative atomic mass. Cikgu dah sebut tadi molar mass sama dengan relative atomic mass. The difference between these two relative atomic mass doesn't have unit, but molar mass have unit gram over mole. Therefore, molar masses of all other substances are equal to their relative atomic mass ataupun relative molecular mass. So sama nilai yang sama, cuma yang berbeza hanyalah ada unit dan tiada unit. Okay, molar mass of substance, molar mass of elements, molar mass of compound or molecules. Nak berbezakan di antara dua substance ni ialah bahan. Bahan secara umum, bahan kita boleh pecahkan kepada elements. Elements ialah unsur dan juga compound.
Compound ataupun molekul. Compound ni adalah sebatian. Ya, dalam bahasa Melayu dia sebatian. Nak membezakan dua ni, it is equal to relative atomic mass. Maksudnya satu sajalah, relative atom, unit atom tu. Yang ni pula relative molecular mass. Maksudnya di sini contoh cikgu ada carbon dioxide. Carbon dioxide ialah molekul ya. Molekul bermaksud ada lebih daripada dua unsur di dalam suatu sebatian itu. Okey, so relative atomic mass dia adalah tambah saja dalam ni 12 tambah dengan 2 kali 16. Okey, so cikgu akan dapat jawapan dia untuk relative atomic mass. Okey, so molar mass dia tambah saja unit iaitu gram over mole. Okay, so the nilai sama, but the difference between the relative atomic mass and molar mass is just a unit. Okay, the relative atomic mass of oxygen 16, thus the molar mass is 16 gram over mole ataupun gram mole negatif 1. The mass of 1 mole of oxygen is 60 gram. Yang ni kita akan tengok nanti the relationship dia. Bagaimana nak dapat bilangan mole. Okay, so natrium klorida tambah-tambah dapat 58.5. This is a relative mass ataupun relative molecular mass. Thus, the molar mass is 58.5 gram over mole, gram per mole. Okay, so yang lepas the number of moles, yang lepas ya. Yang lepas number of moles, kita belajar nak cari the number of particles, kita darab dengan Na. Darab Na iaitu nilai dia tetap. Na is 6.02 times 10 to the power of 23. Okay, then kalau kita daripada number of particles, we want to find the number of particles. Number of nak cari number of mole, number of particle, divide by Na, divide by 6.02. Okay, for mass of substance, how we want to find the mass of substance? From the number of moles, sekiranya number of mole diberi number of moles, so kita akan darab dengan molar mass dia. Ya, molar mass dia. Okay, contoh cikgu ada oksigen ya. Bilangan mol oksigen ialah katakan 0.5 mol. Okay, oksigen O2 lah. Okay, so 0.5 mol. Cikgu nak cari the mass of substance dia. Cikgu kena darab dengan oksigen punya molar mass. Oksigen punya molar mass ialah oksigen punya molar mass 16 tambah 16, 32. So 0.5 darab dengan 32. So cikgu akan dapat jawapan dia dalam gram. Okay, ni mol. Unit bagi molar mass ialah gram over mole. Okay, so kita akan potong mol sini, boleh potong dengan mol sini. Jadi tinggallah gram. Jawapan kita akhir adalah mass. Mass dalam unit gram ya. Okay, so if we want to find the number of moles, the question will give you the mass of the substance. Mesti bagi salah satu. Sama ada dia bagi ni ataupun dia bagi ni. Okay, kalau dia bagi mass of substance, dia minta cari number of moles, so you bahagi dengan molar mass you. Tak apa, kita tengok contoh yang lain nanti ya. Okay, the number of moles, mass of substance in gram, molar mass of substance. Molar mass lah. Okay, so ini adalah dia punya rumus dia. Atau mass of substance pula, kalau nak cari mass of substance, nak cari jisim, sesuatu bahan, kita bahagikan ataupun molar mass of substance kita darabkan dengan number of moles. Okay, calculate yang pertama ya. Calculate the mass of 0.1 mole of nitrogen. Okay, dia minta the mass. Dia nak cari jisim 0.1 mole of nitrogen. Okay, nitrogen kena ingat cikgu nak ingat awak kumpulan. Kalau tengok dalam periodic table, kumpulan 15, 16, 17 wujud dalam dui atom. Ya, mesti wujud dalam dui atom. Means nitrogen, memang tulis nitrogen macam ni, tapi nitrogen dia mesti N2. Ya, nitrogen. Ini adalah rumus bagi nitrogen. Okay, so
Kita nak calculate the mass. Mass tadi buat apa? Mass. Cikgu tuliskan mass sama dengan, cikgu tak nak tulis sini. Kau dekat situ ada jawapan kan? Kita buat kat sini. Mass sama dengan apa? Number of moles times darab dengan molar mass. Okay. So number of moles, rumus kat belakang dah ada tadi kan? Tengok balik. Ini adalah the number mass of the substance equals to number of mole kita 0.1 times dengan nitrogen. Tengok balik dalam jadual, dia punya ni 14 ya. 14 sebabkan ada 2, 14 kali 2 kurungkan yang ni. So you dapatlah jawapan dia nanti dalam gram. Okay, so kita tengok betul tak cikgu kira. Okay, molar mass of nitrogen, number of moles times molar mass. Tapi yang ni dia kata 14 gram. 1 mole of nitrogen. Nitrogen takkan wujud dalam ni. Cikgu ubah sini ya, ni memang salah. Nitrogen mesti 28. Cikgu sebut tadi nitrogen N2 28. So jawapan you akan dapat 2.8 gram. Okay, so itu cara pengiraan lah. Okay, contoh yang kedua, calculate the mass of 3.01 times 10 to the power of 23 atoms of nitrogen. Yang ni complicated sikit. Dia bagi the number of particles. Okay, dia bagi number of particle, dia minta mass. Okay, jadi kita kena buat satu ni ya. Number of moles, ini adalah moles dengan sini ya. Okay, cikgu buat. Ini adalah number of particles ataupun bilangan zarah. Ini adalah mass ya, mass of substance. Jisim bahan ya, jisim sesuatu bahan dalam gram. Okey, daripada number of particles ke sini, atas ke bawah ni darab Na, yang ni bahagi Na. Pergi ke sana kanan, darab dengan dia punya molar mass. Okey, patah balik bahagi dengan molar mass. Okey, soalan bagi the number of atoms, mean the number of particles. Soalan bagi di sini. Yang awak nak mass, yang awak nak di sini. Jadi apa yang awak perlu buat? Awak kena pergi ke bawah dulu, cari bilangan mole first, and then dah dapat bilangan mole baru boleh cari mass of substance. Okey, so dia berkait dengan number of particles, mass of substance ni berkait. Okey, apa yang awak perlu buat first? Number of particles, nak dapat number of moles, you bahagi dengan Na. So kalau kita ringkaskan di sini, 3.01 darab 10/23 bahagi dengan 6.02 kali 10 kuasa 23. So you akan dapat bilangan mole. Okey, daripada bilangan mole tadi tu, barulah you darabkan dengan kita punya molar mass kita. Molar mass bagi nitrogen, cikgu sebut tadi adalah 28. So you akan dapatlah jawapan dia dalam gram. Okay, kita tengok solution, determine the number of moles. So ini ya, tengok dia bahagikan dapat 0.5 mol. Daripada situ write the formula number of moles times molar mass. So you akan dapat ni 14 dia masih tak tukar 14, patutnya sini 28. So 7 sepatutnya sini adalah 14 gram. Okay, so simple je. You kena tahu hubungan dia antara number of particle and the mass of substance. Yang menghubungkan dua ni adalah di tengah-tengah dia, iaitu bilangan mole. Nak cari number of particle, kena cari bilangan mole dulu, baru dapat, baru boleh cari mass dia, baru boleh cari jisim dia. Daripada jisim dia nak cari number of particle, kena pergi bilangan mole dulu, baru boleh cari the number of particles. Okay, calculate the number of moles of 22 gram of carbon dioxide. Okay, so calculate, dia bagi kita 22 gram, dia nak number of moles. Jadi dia bagi kita jisim, dia minta kita number of moles. So
Senang je lah. Number of moles sama dengan GSIM ataupun mass. GSIM, tulis Melayu lah. GSIM ataupun mass divide by relative, molar mass kita. So, 22 bahagi dengan molar mass kita, karbon 12 tambah dengan oksigen 2 kali 16. Okay, ni dalam ni tak payah letak unit ya. Last kali je letak gram ya. So, awak akan dapat jawapan awak. Okay, solution. Okay, cari molecular mass 44 gram. Okay, right. Insert the value. 22/44 gram per mole. Dapatlah 0.5 moles. Kalau dalam exam, you tak payahlah tulis dua ni ya. Tulis sini saja. Oh, sorry. Bukan gram ya. Mesti dalam mole lah. Sebab dia nak number of moles. Silap. Okay, 0.5 moles jawapan kita. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. So, you dah belajar dua. Bilangan mol ada tiga. Tiga cara kita nak mencari bilangan mol. So, nanti untuk kelas akan datang, kita buat lagi yang nombor 3 pula. Okay, so hari ini awak dah belajar nak mengaitkan hubungan bilangan moles dengan number of particles and the mass of substance. Dua. Okay, so cikgu tinggalkan awak dengan latihan. Cikgu minta maaf ya, minggu lepas cikgu cakap cikgu bagi awak modul Dura, tapi cikgu lupa, cikgu tak bagi lagi awak modul tu. Okay, so tak ada masalah. Sekarang ni awak buat saja latihan, nanti cikgu bagi awak latihan sedikit. Okay, dalam buku you konsep mol awak, you buka muka surat. Sekejap ya. You tengok muka surat ni sekali ya, dengan pemalas Avogadro itu kita tak buat. Okey, aktiviti 3.5 ya, aktiviti 3.5 buat nombor 1, 2, 3 ya. 3.5 aktiviti muka surat 51. Okey. Muka surat 51 aktiviti 3.5 buat semua. Kemudian yang kedua, aktiviti muka surat 53 aktiviti 3.6. Okay. Based on the exercises I give you before, not so many students yang hantar latihan pada cikgu. Tak mengapa, cikgu tak ambil hati pun. Yang mana hantar tu, you tahu you akan dapat ganjaran dia. You akan dapat ganjaran dia. Cikgu akan bagi markah untuk semua aktiviti yang awak dah buat. Ya. Tidak orang cakap sia-sia awak buat. Ini untuk awak juga. Awak tak buat latihan, awak takkan dapat. Walaupun awak faham, kalau awak tak buat latihan, awak takkan dapat. Okay, so that's all for today. Kita jumpa lagi untuk video akan datang. Thank you. Terima kasih.